Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan seminar kami yang bertajuk tentang isu kerancuan bahasa dengan menggunakan analisis penggunaan bahasa rancu dalam media sosial. Jadi, di bawah subjek ini ialah DMMD 3233 iaitu sintaksis bahasa Melayu. Bersama pensyarah kami iaitu Dr. Nur Anita binti Mat Isa. Baiklah, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama diberi Nur Hamizah binti Awang. Seterusnya, panel seterusnya. Nama saya Nur Atikah Nabila binti Muhammad Tarmizi. Dan saya Ahmad Irfan bin Rusnizam. Yang pertama itu kami akan beritahu dulu tentang abstrak berkaitan dengan tajuk yang akan kami bincangkan. Itu perancangan bahasa ialah untuk membincangkan tentang ketidakpastian yang wujud dalam bahasa Melayu rasmi kita pada hari ini yang kita dapat lihat pada pelbagai sudut. Itu penyeragaman bahasa Melayu, pencapaian bahasa khususnya penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa rojak dalam kalangan masyarakat dan huru-hara yang timbul apabila bahasa Inggeris menggantikan penggunaan bahasa Melayu kita sebagai bahasa utama kita pada hari ini. Saya itu juga perbincangan tentang kesan fenomena huru-hara bahasa ini terhadap bahasa Melayu kita pada hari ini yang juga merupakan bahasa rasmi kita di negara kita dan bahasa kebahasaan Malaysia. Tambah lagi tindakan dan membuat percubaan untuk menamatkan keadaan bahasa Melayu kita yang huru-hara disebabkan percampuran pada bahasa Inggeris yang menyebabkan penggunaan dalam kata-kata masyarakat pada ini berselaru dan tidak teratur. Itu kata kunci bagi pembentangan ini iaitu berkaitan ialah percampuran bahasa rojak, huru-hara, berselaru dan tidak teratur. Yang seterusnya saya serahkan pada panel. Seterusnya, bagi pendahuluan, kita lihat pula kepada latar belakang kajian, iaitu bahasa adalah komponen yang terpenting bagi komunikasi dan perhubungan dalam sesebuah komuniti, iaitu masyarakat dalam menyampaikan dan menerima sesebuah maklumat melalui bahasa. Bahasa Melayu adalah merupakan bahasa rasmi negara kita yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Perkara ini telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Justeru, masyarakat pelbagai kaum yang ada di Malaysia tetap bebas untuk menggunakan bahasa selain bahasa Melayu seperti bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan sebagainya. Bahasa Melayu punya nilai bahasa yang tinggi dan perlu dijaga oleh setiap masyarakat untuk mengekalkan darjat ketinggian bahasa kita. Saban hari, bahasa Melayu telah mengalami fenomena yang dipanggil sebagai kerancuan bahasa yang disebabkan oleh banyak faktor. Kerancuan bahasa ialah kekacauan bahasa yang berpunca daripada pelbagai kekeliruan oleh pengguna bahasa. Bagi sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum serta terdiri daripada negeri yang mempunyai pelbagai logat tersendiri, tidak heranlah kenapa isu kerancuan bahasa ini dibangkitkan dalam kalangan masyarakat. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui wadah media sosial yang digunakan pada masa kini. Seterusnya kita lihat pula kepada permasalahan kajian dalam isu ini, iaitu kekeliruan dalam penggunaan bahasa yang dianggap sebagai sebuah kebiasaan akan mendorong kepada penggunaan bahasa yang salah lagi pada masa hadapan. Kerancuan bahasa boleh terjadi dalam percakapan harian, komunikasi lisan dan penulisan. Media sosial adalah merupakan medium perhubungan yang sangat meluas dan berpengaruh pada masa kini. Media sosial digunakan dengan sangat meluas tanpa mengira usia. Kanak-kanak yang berada dalam proses pembelajaran akan cepat dipengaruhi oleh kekeliruan penggunaan bahasa berdasarkan perkara yang diperhatikan oleh mereka. Jelasnya, perkara yang menyumbang kepada isu kerancuan bahasa
adalah disebabkan oleh masyarakat Melayu yang berpendidikan itu sendiri yang tidak menggunakan bahasa Melayu dengan tidak menepati sistem bahasa yang betul. Asasnya bahasa Melayu yang diajarkan di bangku sekolah rendah lagi seharusnya dikuasai oleh semua masyarakat supaya tidak berbangkitnya isu kekeliruan dalam penggunaan bahasa. Kerancuan bahasa akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada bahasa Melayu. Faktornya perlu dikenal pasti supaya perkara tersebut dapat dibendung dengan inisiatif dan langkah yang baik. Perkara demikianlah yang akan dapat membantu kita untuk memahami isu kerancuan bahasa yang menular dalam kalangan masyarakat. Dan salah satunya berpunca daripada penggunaan media sosial. Seterusnya iaitu kita lihat pula kepada objektif kajian. Itu terdapat dua objektif bagi kajian yang dilakukan ini, iaitu bagi mengenal pasti penerapan kerancuan bahasa dalam kalangan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan media sosial. Yang kedua, membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis kerancuan yang ditemui semasa menggunakan media sosial. Seterusnya, itu definisi konsep bagi pembentangan iaitu kerancuan bahasa ini itu dapat kita lihat menurut pada Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2007 menghuraikan maksud rancu itu ialah sebagai keadaan yang dapat dikaitkan dengan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan mentaklifkan rancu sebagai keadaan yang tercelanya satu bahasa dalam keadaan yang tidak teratur dan bercelaru. Menurut pada tokoh ni Safia Karim 86 pula, itu pencemaran bahasa ialah penggunaan bahasa yang menyimpang menyimpang daripada konvensyen penggunaan yang diterima sama ada berkaitan dengan pemilihan sebuah kata, sebutan maupun struktur frasa dan ayat. Itu kekeliruan bahasa yang ditimbulkan oleh salah faham dalam kalangan masyarakat kita ini, iaitu penggunaan bahasa itu serta kesan negatif terhadap usaha perkara tersebut. Tambah lagi media sosial pula adalah merupakan sebuah platform digital yang memudahkan pengguna berinteraksi antara satu sama lain ataupun berkongsi sebuah kandungan dalam bentuk penulisan, foto, video dan sebagainya. Itu media sosial pula juga adalah satu cara untuk masyarakat kita pada hari ini untuk bersosial antara satu sama lain dan juga dilakukan secara dalam talian yang membolehkan orang ramai berinteraksi antara satu sama lain tanpa dihadkan oleh ruang dan masa. Itu menurut pada tokoh Van Dijk 2013 berkaitan media sosial ialah satu media platform yang memfokuskan kewujudan pengguna yang memudahkan mereka beraktiviti sambil bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi dapat dikukuhkan lagi media sosial ini adalah satu jaringan antara individu dalam satu perhubungan sebagai nilai sosial. Okey, seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada tinjauan literature iaitu kita sedang membincangkan tentang fenomena isu linguistik yang disebabkan percampuran pelbagai bahasa yang mengakibatkan berlakunya kerancuan bahasa. Jadi daripada hal ini, kami telah mengumpul 3 jurnal yang membincangkan tentang isu kerancuan bahasa, iaitu di antaranya ada tokoh-tokoh yang telah menyatakan perkara-perkara ini, iaitu unsur-unsur sosial, ekonomi dan perubahan politik pada abad ke-20 membawa pengaruh yang besar dalam pemilihan dan percampuran bahasa terhadap bahasa masyarakat termasuk dalam konteks media sosial, iaitu daripada Saidah 2014 dalam Nurhanis Amran. Selain itu, terdapat juga penyataan tentang kerancuan bahasa dapat didefinisikan sebagai suasana linguistik standard yang tidak tenteram kerana menyalahi hukum bahasa terbabit, iaitu daripada Hishamuddin Isam pada tahun 2018. Dan seterusnya, kerancuan bahasa berlaku akibat percampuran bahasa asing terhadap bahasa rasmi dan utama
yang sepatutnya dipakai oleh penutur iaitu dari Annie Jeffrey Kiop dan Saidatul Nurhis. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa bahasa Melayu ini memerlukan pemakaian atau penggunaan yang sesuai. Jadi jika seseorang itu tidak dapat mengaplikasikannya dengan baik, itu bermakna bahawa mereka ini tidak dapat menunjukkan pemakaiannya yang begitu mendalam ataupun tidak dapat mengesainya dengan bahasa yang tepat dan betul. Secara ringkasnya, isu percampuran bahasa ini merupakan masalah linguistik yang wajar untuk kita kaji kerana kerancangan bahasa ini mampu untuk menjatuhkan martabat bahasa Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada metodologi kajian iaitu kajian ini berasaskan kepada kualitatif, membentuk iaitu dalam mempunyai bentuk data yang tersendiri. Umumnya kajian tinjauan dengan pengaplikasian kaedah kualitatif adalah penyelidikan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena. Berbeza dengan penilaian kuantitatif ya, penumpuan kualitatif ini adalah terhadap sampel-sampel kecil ataupun dalam jumlah yang kecil. Namun begitu, pemerolehan maklumat ini adalah lebih berkualiti jika kita dibandingkan dengan sampel yang besar ataupun kuantitatif. Jadi penggunaan bentuk numerikal tidak digunakan tetapi menggunakan huraian deskriptif dalam pengumpulan data dan seterusnya pengumpulan data bagi kajian ini dijalankan melalui kaedah pemerhatian iaitu kami mengambil fokus terhadap wacana dalam media digital yang sering digunakan oleh generasi Z kini. Jadi aplikasi-aplikasi yang telah kami gunakan iaitu aplikasi X, Instagram dan TikTok. Seterusnya, seterusnya adalah penyelidikan yang melibatkan pemahaman dan proses perubahan dalam sebuah organisasi perlulah dilihat daripada datanya ataupun daripada sudut khususnya bagi individu dalam organisasi itu. Jadi kami dapat simpulkan bahawa kami sebagai generasi Z menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disebut ini menunjukkan bahawa pelibatan kami dalam satu proses ini atau pemahaman ini. Maka pengumpulan data dalam kajian ini dijalankan melalui kaedah pemerhatian iaitu berfokus kepada wacana digital seperti yang telah dikatakan sebentar tadi. Seterusnya, Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat pula dapatan kajian iaitu dalam bahagian ini perkara yang akan dibincangkan adalah berkaitan penganalisisan kedua-dua objektif kajian iaitu yang pertama mengenal pasti penerapan kerancuan bahasa dalam kalangan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan media sosial. Dan yang kedua pula adalah membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis kerancuan yang ditemui semasa menggunakan media sosial. Berdasarkan tajuk kajian iaitu berkaitan dengan kerancuan bahasa yang ada dalam media sosial, sudah semestinya kajian dilaksanakan berlandaskan platform media sosial yang ada iaitu seperti yang dimaklumkan iaitu ke atas aplikasi X, Instagram dan juga TikTok. Baiklah, kita lihat kerancuan bahasa yang ditemui dalam aplikasi Instagram iaitu tangkapan layar skrin Instagram yang pertama. Berdasarkan darjah 1 iaitu paparan tangkapan skrin video daripada aplikasi Instagram, terdapat banyak kerancuan bahasa yang dapat kita lihat iaitu berdasarkan ayat yang terkandung dalam video tersebut iaitu harap customer yang lain faham. Banyak faktor parcel anda jadi lambat. Terdapat kerancuan bahasa yang secara jelasnya terpapar dan ditemui daripada rangka tersebut. Antaranya adalah percampuran bahasa atau code mixing. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat dilihat terkandungnya penggunaan bahasa Inggeris dalam penulisan ayat bahasa Melayu tersebut. Seperti penggunaan perkataan customer dan parcel.
perkataan tersebut boleh ditukar dengan perkataan bahasa Melayunya iaitu pelanggan dan bungkusan. Dalam ungkapan video tersebut juga terdapatnya kependekan perkataan yang diterapkan iaitu perkataan yang dieja sebagai YG sahaja. Kependekan perkataan ini adalah disebabkan oleh pengguguran sebahagian daripada huruf yang ada dalam sesebuah perkataan. Perkara ini memang sudah dianggap sebagai satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat yang menginginkan sebuah penyampaian maklumat yang ringkas tanpa perlu menulis ayat-ayat yang panjang. Penggunaan istilah YG iaitu yang dalam penulisan ini memang akan difahami oleh kebanyakan pengguna media sosial pada hari ini. Kemudian daripada ungkapan tersebut juga ada kesalahan ejaan yang merupakan antara kerancangan dalam bahasa iaitu kesalahan ejaan adalah ejaan faham yang ditulis sebagai paham iaitu ejaannya PAHAM. Perkataan faham adalah merupakan perkataan yang selalu digunakan dan kebanyakan orang akan mengetahui ejaan sebenarnya. Namun ejaan tersebut kelihatan disengajakan oleh penulis kerana perkara tersebut dianggap sebagai sebuah trend terkini yang selalu digunakan oleh masyarakat kini. Seterusnya kita lihat pula tangkapan layar skrin yang kedua iaitu tangkapan layar skrin komen dalam salah satu video dari aplikasi Instagram. Iaitu dalam tangkapan layar skrin tersebut jelas kelihatan komen-komen pengguna media sosial tersebut yang menggunakan bahasa Melayu dengan tata cara yang tidak betul. Kerancuan dalam penggunaan bahasa oleh para pengguna terselah melalui ungkapan yang telah mereka maknai dalam ruangan komen aplikasi tersebut. Contohnya, di mana nak tengok full ceramah, iaitu kerancuan yang pertama, pemendekan istilah bagi ungkapan pertanyaan di mana yang dieja di mana yang seharusnya ditulis sebagai di mana untuk menunjukkan bahawasanya ungkapan tersebut adalah sebagai satu ayat tanya. Kerancuan yang terdapat dalam ayat tersebut juga adalah percampuran kod iaitu kod mixing. Dengan kata lainnya adalah penggunaan bahasa rojak iaitu penggunaan perkataan Inggeris full yang bermaksud penuh. Jadi ayat sebenarnya yang ingin disampaikan adalah di mana nak tengok ceramah penuh. Kerancuan bahasa ini secara tidak langsung dianggap sebagai sesuatu perkara yang tidak lagi diambil peduli oleh golongan masyarakat. Komen seterusnya yang berada dalam sebuah ruangan komen yang sama juga melakukan kesalahan yang sama iaitu pemendekan perkataan. Komennya adalah selit lawak-lawak tak jemu didengar iaitu pemendekan kata ganda yang diubah dengan menggunakan angka 2 adalah merupakan satu kesalahan penulisan dalam aspek tata bahasa. Kata ganda tersebut perlu ditulis secara penuh iaitu lawak-lawak dengan ejaan penuh kata ganda. Dalam ungkapan yang sama juga terkandung penggunaan bahasa pasar iaitu tak dalam ayat tersebut. Iaitu perkataan sebenar yang seharusnya digunakan adalah tidak. Penggunaan bahasa pasar ini selalunya digunakan oleh keadaan setempat yang menjadikannya sebagai sebuah rutin seperti penggunaan bahasa ibunda ataupun lorak setempat. Bahasa pasar kerap digunakan dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini terutamanya negara kita yang mempunyai pelbagai kaum serta pelbagai lorat dalam negeri. Mari kita lihat pula iaitu rajah ketiga iaitu merupakan tangkapan layar skrin perkongsian maklumat atau berita yang tetap menggunakan bahasa rancu semasa menyampaikan maklumat iaitu penggunaan perkataan highway yang merujuk kepada lebuh raya adalah bukti yang menunjukkan pencampuran kod iaitu penggunaan bahasa rojak semasa menyampaikan maklumat melalui aplikasi media sosial ini. Maklumat ini akan dibaca oleh ramai pengguna yang bakal mendorong kepada pengaruh bahasa rancu melalui media sosial. Walaupun penggunaan perkataan tersebut telah sebati dalam kalangan masyarakat Melayu, namun ia masih perlu diperbetulkan demi menjaga bahasa Melayu kita. Iaitu yang terakhir dalam rajah 4 merupakan tangkapan layar skrin Reels, iaitu antara perkongsian yang ada dalam aplikasi media sosial Instagram ini. Iaitu Reels adalah merupakan perkongsian video pendek yang disunting oleh pengguna. Terdapat banyak kekeliruan bahasa yang terdapat dalam ungkapan perkongsian tersebut. Antaranya adalah kesalahan ejaan
iaitu perkataan walaupun yang seharusnya dieja secara betulnya. Penggunaan bahasa pasar dalam penulisan seperti penggunaan perkataan tak dan dia juga adalah merupakan kerancuan bahasa. Tak adalah merupakan pemendekan perkataan daripada perkataan tidak, manakala dia pula adalah perkataan yang terhasil daripada bunyi sebutan semasa berkomunikasi dia. Perkataan tersebut adalah merupakan bahasa pasar yang sentiasa digunakan semasa berkomunikasi secara lisan. Namun begitu, ia tidak sesuai untuk digunakan dalam platform media sosial untuk dijadikan sebagai bahan perkongsian kerana perkara tersebut mungkin akan dijadikan rujukan kepada kanak-kanak. Penggunaan perkataan power bank dan USB dalam ayat tersebut juga tidak sesuai untuk digunakan bagi penulisan ayat bahasa Melayu. Walaupun kedua-dua istilah tersebut sering digunakan, namun ia bukanlah istilah yang betul dalam bahasa Melayu. Power bank iaitu bank kuasa, manakala perkataan lengkap bagi USB adalah kabel USB. Seterusnya terkandung juga pembendekan kata ganda iaitu kata ganda kawan-kawan yang dipendekkan menjadi kawan angka 2. Jelas menunjukkan bahawa terdapat banyak kerancuan bahasa yang dapat ditemui dalam sebuah perkongsian aplikasi Instagram. Namun begitu, masih ramai yang menyukai perkongsian tersebut dan membuat perkongsian kepada pengguna yang lain. Tanpa mereka sedar, perkara tersebut secara tidak langsung mendorong kepada lebih banyak kerancuan dalam penggunaan bahasa Melayu. Seterusnya, Baiklah, kita pergi kepada rajah kelima iaitu tentang himpunan daripada aplikasi X iaitu tips untuk mengelak tips elak kena ikut belakang oleh jurujual. Ya, nak cari apa? Saya cari ketenangan. Boleh bagi ruang tak? Daripada ayat ini ada beberapa perkataan yang ataupun kesalahan yang kita boleh tengok iaitu tips elak kena ikut belakang oleh jurujual. Jadi struktur ayat ini adalah tidak betul dan tidak jelas disebabkan penggantian bahasa Inggeris tips yang sepatutnya digantikan dengan perkataan petua menjadikan ayatnya sebagai petua untuk mengelak. Seterusnya iaitu ya nak cari apa? Struktur ayat ini adalah betul pada maknanya namun agak kasar dan tidak standard untuk digunakan sebagai penulisan mahupun perbualan. Sewajarnya ayat ini ditulis, ya, hendak cari apa? Seterusnya, boleh bagi ruang tak? Tak di sini adalah ayat tanya. Ayat tanya ini mempunyai peningkatan pada perkataan tak yang sepatutnya ditulis sebagai tidak. Sewajarnya berbunyi, bolehkah beri saya ruang? Atau boleh beri saya ruang atau tidak? Penambahan perkataan saya sepatutnya menjadikan struktur kata ini adalah lebih sopan. Seterusnya iaitu pada rajah 6, rasanya McDonald's ini dah boleh stop kod iklan ayam dia ni. Iklan lagi banyak dari ayam. Kerancuan pada aspek peningkatan perkataan, selanga dan penyerapan bahasa Inggeris. Perkataan ni merupakan singkatan daripada perkataan ini. Seterusnya penyerapan bahasa Inggeris atau selanga iaitu perkataan dah. Ialah singkatan daripada perkataan sudah. Penggunaan bahasa Inggeris yang seterusnya iaitu perkataan stop. Stop ini adalah bahasa Inggeris tetapi jika ditafsirkan kepada bahasa Melayu bermaksud berhenti. Dan seterusnya iaitu penggunaan kata kod merupakan penyerapan selanga yang merujuk kepada perkataan agak atau frasa atau rasa yang membawa maksud perbuatan mengagak. Jadi seterusnya iaitu penggunaan dia dan ni tanpa keterangan yang jelas dalam konteks yang sepatutnya. Ini menjadikan ayat tersebut kurang jelas dan tidak konsisten. Frasa yang lebih lengkap dan tepat kita boleh gunakan iaitu ayam yang mereka iklankan atau ayam
yang diiklankan oleh McDonald's. Seterusnya iaitu penggunaan kata yang tidak tepat, iaitu dari aspek perkataan dari. Seperti yang kita tahu, kata sendi nama dari hanya boleh digunakan bagi merujuk kepada arah, tempat dan masa. Manakala bagi kata sendi nama daripada pula boleh digunakan untuk merujuk kepada keanggotaan, abstrak, bandingan, orang dan sumber. Jadi ayat yang lebih betul dalam bahasa Melayu baku adalah rasanya McDonald's sudah boleh berhenti iklankan ayam yang mereka tawarkan. Iklan lagi banyak daripada ayam. Seterusnya iaitu tangkapan aplikasi Excel pada darjah 7. Kiowo, comel betul slippers ini. Colours pun banyak. Boleh pakat beli dengan siblings. Penggunaan bahasa asing dapat dilihat dengan banyak sekali pada ayat ini, iaitu yang pertama, kiowo yang berasal daripada bahasa Korea yang bermaksud comel. Seterusnya iaitu slippers. Slippers ini merupakan perkataan bahasa Inggeris yang kita dah biasa aplikasikannya dalam bahasa Selangor yang membawa dan sepatutnya ditulis sebagai selipar. Seterusnya iaitu colour juga merupakan penggunaan bahasa Inggeris yang telah menjadi selanga dan sepatutnya ditulis sebagai warna. Penyerapan bahasa Inggeris yang seterusnya iaitu siblings, iaitu perkataan ini sepatutnya digantikan kepada adik-beradik. Jadi penyingkatan yang seterusnya itu penyingkatan perkataan mengikut selanga, iaitu perkataan kata ni sepatutnya digantikan dan ditulis kepada ini. Seterusnya, boleh pakat beli dengan siblings. Ayat ini adalah tidak gramatis dan menggunakan bahasa pasar. Kata pakat dalam ayat ini boleh pakat beli dengan adik-beradik. Bukanlah kata yang diiktiraf dalam bahasa Melayu baku. Penggunaannya boleh dianggap melanggar hukum bahasa Melayu yang betul. Jadi ayat yang lebih tepat ataupun lebih betul untuk kita tulis ataupun kita aplikasikan ialah boleh beli bersama adik-beradik atau boleh membeli dengan adik-beradik. Menggunakan kata yang betul dalam bahasa Melayu adalah penting supaya kita dapat menjaga integriti dan ketelitian bahasa. Seterusnya, iaitu pada darjah 8, I recommend yang warna yang ada warm tone, try lip matte colour macam ni. Percampuran dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sangat banyak dilihat pada ayat ini, iaitu yang pertama, I yang membawa maksud saya. Seterusnya, recommend yang perlu ditulis sebagai sarankan. Seterusnya, lip matte. Walaupun kita sering digunakan perkataan ini sebagai selanga, namun ianya adalah salah kerana penggunaan bahasa Inggeris dan sepatutnya ditulis sebagai pelembab bibir. Dan seterusnya iaitu colour, warna. Penggunaan bahasa Inggeris yang telah biasa kita gunakan sebagai selanga iaitu warm tone bermaksud nada hangat. Ini merupakan perkataan yang merujuk kepada warna kulit seseorang. Perkataan macam ni merupakan penggunaan dua perkataan iaitu macam dan ini. Namun bagi menggramatiskan ayat ini, perkataan ini boleh digantikan kepada begini. Jadi ayat yang tepat, maafkan saya kesilapan penulisan di situ. Ayat yang lebih tepat iaitu saya mencadangkan yang ada nada hangat boleh cuba pelembab bibir warna begini. Seterusnya, Okay, yang seterusnya iaitu komen pada aplikasi TikTok pula. Merupakan darjah ke-9 kita, kami pada tangan ini. Itu dapat dilihat komen pada TikTok ni pada komen bernama Aidil Al-Lafi, iaitu menaik komen iaitu hari yang edit pandai guna green screen, no?
sambil ada emoji gelak, punyalah adik itu perform atas stage, boleh hampa edit kat penuh India. Okey, berdasarkan komen ini kita dapat dilihat banyak sangat terlalu banyak perkataan yang dicampurkan dan tu selanga dan juga perkataan yang berikut dialek negeri pengkomen tersebut. Itu dapat kita lihat itu perkataan yang agak kesat, itu perkataan hare. Hare yang pada pengkomen itu hanya bagi pengkomen itu, bagi saya, jika saya memahami, itu pengkomen itu ingin mengekspresikan emosi geramnya tapi di dalam keadaan yang berbentuk jenaka. Perkataan hare juga ialah merupakan perkataan daripada dialek utara yang dapat kita lihat kebiasaannya di dalam percakapan biasa bersama rakan-rakan. Itu perkataan hampa, iaitu tulis HANGPA, itu hampa, dan noh juga perkataan yang dinyatakan tersebut ialah boleh kita murnikan jikalau perkataan yang sebenar iaitu kamu semua. Untuk hampa, kamu semua, dan bagi perkataan noh boleh digugurkan pada komen tersebut. Itu perkataan yang disikatkan, iaitu perkataan yang tulis sebagai YG iaitu memasuk pada perkataan yang tersebut. Okay. Yang seterusnya itu perkataan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang dapat kita dilihat dalam komen tersebut iaitu perkataan green screen. Green screen, perform dan juga perkataan stage. Bagi saya mungkin kebanyakan masyarakat kita pada hari ini mungkin kurang mengetahui segelintir beberapa perkataan, maksud perkataan yang tersebut dalam bahasa Melayu. Itu dapat kita tukarkan perkataan bahasa Inggeris tersebut iaitu perkataan skrin layar hijau untuk perkataan green screen melaksanakan dengan jayanya bagi perkataan perform dan juga pentas untuk perkataan stage. Dapat kita tukarkan pada komen tersebut untuk menjadikan lebih baku bahasa Melayu kita. Yang seterusnya. Pada raja yang ke-10 kami iaitu pada TikTok juga, itu pada komen An Sakinah, iaitu komennya berbunyi kesian Sarah asyik terkena je. Kami ini PRMP iaitu maksud perempuan boleh berdikari dengan sendiri. Dapat kita lihat pada komen ini iaitu mempunyai unsur persikatan, iaitu pada perkataan terkena, iaitu TR kena. TR kena dan je. Iaitu kita, jikalau kita dapat diubah pada komen tersebut, kasihan pada Sarah kerana sering disakat. Jikalau kita dapat ubahkan komen tersebut kepada bahasa Melayu yang lebih baku. Itu komen tersebut juga mempunyai unsur persikatan. Maafkan saya, ada kesilapan sikit pada produser saya, iaitu perkataan pada PDA, minta maaf. Perkataan pada beberapa perkataan iaitu ni, PRMP, BLH dan DGN. PRMP itu maksud perempuan, PLH itu ialah boleh dan DGN itu ialah perkataan dengan. Kalau kita dapat ubahkan pada bahasa Melayu yang sebenarnya. Jadi kalau ayat yang lengkap itu juga dapat kita selaraskan kembali ke dalam bahasa Melayu baku, ikan berbunyi seperti ini, iaitu kami ini kaum wanita juga boleh berdikari dengan sendirinya. Jika kita dapat murnikan komen tersebut kepada bahasa Melayu yang lebih baku. Seterusnya. Itu rajah ke-11 kami, iaitu pada TikTok juga. Itu dapat kita lihat ada 2 komen yang dapat kami dapat di situ. Itu komennya berbunyi MMG maksud memang sangat memang manja SGT, itu sangat Siamese cat. Siamese cat maksud kucing Siam. NIEY ni maksud ini MCM macam Georgie, Biko dan Chico, manjak kali dia. Yang komen bawahnya pula itu hehehe. Wah, nama kawan Momot. Emo itu hehe. Emo itu maksud semua semua.
Itu dapat kita lihat pada komen dua ni, iaitu terdapat persikatan perkataan seperti MMG tersebut. Jika kita dapat boleh tukarkan kepada bahasa Melayu yang lebih baku, akan bunyi perkataan memang. Memang SGT yang ditulis pada komen tersebut. Jika dapat kita tukar menjadi perkataan sangat. MCM pula ialah perkataan macam, dan tu ialah persikatan pada sebuah perkataan kata bantu yang kita dapat tahu, itu perkataan itu. Itu pada itu. Selain itu terdapat juga perkataan bahasa Inggeris yang digunakan dalam komen ini, itu perkataan and. And yang juga kalau kita boleh tukarkan pada bahasa Melayu yang lebih baku ialah perkataan dan. Dan. Tambah lagi terdapat juga selanga, iaitu perkataan yang terdapat di komen tersebut, iaitu ialah perkataan NIAY, ni, manjak, dan Ema. Mungkin Ema tu mungkin kesilapan typo pada komen tersebut, namun ia merupakan salah satu kesalahan juga. Kalau kita dapat tukarkan ketiga-tiga perkataan yang disebutkan tadi, iaitu akan bunyi perkataan ini, manja, dan semua. Kita bagi masuk bagi frasa manjak kali dia yang ditulis oleh komen di atas, itu merupakan selanga pada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Itu manjak kali. Tambah pula perkataan manjak kali tersebut pada hari ini dapat kita lihat sering digunakan oleh masyarakat semuanya pada generasi muda yang semakin mencampur-campurkan penggunaan bahasa negara jiran kita dan bahasa Melayu kita dalam percakapan. Dengan kata mungkin disebabkan berasa lebih santai ataupun lebih, apa kita dapat kita katakan, lebih trend. Trend iaitu trendy maksudnya trend, mengikut keadaan semasa. Mungkin sedap didengari ataupun dapat menarik perhatian orang ramai di sekeliling mereka untuk bercakap bercampur-campur bahasa. Okey. Jadi jikalau dapat kita tukarkan ayat pada komen tersebut, iaitu ialah perwatakan kucing ini sangat manja. Jadi kita boleh tukarkan perwatakan kucing Siam itu ialah dengan sangat manja. Yang seterusnya. Kesimpulan pada pada pencarian kami berkaitan kerancuan bahasa ini, iaitu keliruan bahasa di media sosial kita pada hari ini kita dapat lihat sebenarnya sangat serius. Mula boleh menjejaskan kemahiran bahasa pengguna di generasi yang akan datang dalam penggunaan media sosial. Jadi kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka DBP haruslah mengambil tindakan yang proaktif dengan mengadakan kempen kesedaran di media sosial yang penuh dengan kreativiti agar dapat menarik minat masyarakat muda pada masa kini. Dan pula pengguna media sosial juga haruslah menerakkan dalam diri mereka untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul semasa berkongsi maklumat di dalam media sosial, agar kedudukan bahasa Melayu kita ni dapat diperkasakan semula, tidak dikira di mana saja. Selain itu masyarakat muda pada dia juga haruslah mempelajari bahasa yang baik dan betul, serta perlulah tingkatkan kesedaran tentang penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi di media sosial. Hal ini kerana media sosial adalah merupakan tempat pertama, boleh katakan tempat pertama untuk masyarakat kita pada hari ini untuk bersosial, untuk bercakap, untuk memberikan satu perkara, menyebabkan satu perkara. Saya itu bahasa yang dianggap pesat yang dapat kita lihat tadi daripada beberapa komen sering digunakan dalam kalangan masyarakat generasi Z kita pada hari ini. Jadi kita haruslah mengubah pada perkara tersebut. Itu pada bahasa kesat juga itu dapat
menimbulkan akibat buruk lagi di kalangan penggunaan media sosial. Antaranya dari segi elemen penggunaan bahasa baik pada bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu, penggunaan bahasa sosial sendiri. Juga diperlukan untuk mengagakkan peranan untuk kita memperkasakan kembali bahasa Melayu kita ini adalah perkara yang penting untuk satu sama lain, bukan disebabkan penggunaan media sosial sahaja. Okay, seterusnya. Okey, sekian pada bentangan kami bertiga berkaitan kerancuan bahasa dalam media sosial. Sekian, terima kasih.